Anak engkau dah seksa budak tu, dah sampai bunuh budak tu. Assalamualaikum, selamat datang ke Amriz TV. Okay, baru-baru ni aku ada buat poll kan. Korang tengok poll ni. Tengok undian paling banyak apa? Pembunuhan. So kita nak buat kes pembunuhan hari ni. Tengoklah dulu. Aku akan buat konten aku berdasarkan poll ni. Yang poll ni aku akan ikut turutan lah. Yang paling tinggi aku akan buat dulu. So korang boleh lagi tentukan konten lepas ni apa. Cuma pembunuhan aku dah buat. So aku akan tengok selain pembunuhan tu, tengok mana yang akan naik dulu. So based on undian korang. Kalau lepas ni still lagi lakonan suara tu duduk atas, aku akan buat lakonan suara dulu lepas daripada konten ni. Okay, so untuk video kali ni aku nak bahaskan tentang kes pembunuhan yang melibatkan seorang pelajar ni yang berumur 17 tahun, iaitu Junko Furuta. Kalau sebut je Junko Furuta ni, actually kes dia ni dah popular satu dunia dah. Sebab kes pembunuhan ni adalah kes pembunuhan yang paling kejam, yang paling ngeri dalam sejarah jenayah Jepun. So macam biasa, aku tak nak panjang-panjang intro, jom kita terus roll it. Junko Furuta ni dilahirkan di Misato, Saitama. Aku boleh kata dia ni seorang gadis yang cantik dan clean dari segi drugs lah, daripada pengambilan dadah lah, sebab dia tak merokok, dia tak minum arak, dia tak ambil dadah. So dia cleanse daripada semua benda-benda itulah kan. Dekat sekolah pula dia ni agak popular tau. Ramai yang nak kawan dengan dia dan ramai yang minat dia. Dan salah seorang peminat Junko ni adalah Miyano Hiroshi, seorang pelajar samseng yang terkenal dengan kes buli dia. Dikatakan Miyano ni memang orang yang digeruni lah, ditakuti ramai lah kan. Kalau boleh orang tak nak ada kaitan langsung dengan dia. Kalau boleh dia orang tak nak kawan pun dengan dia lah kan. Sebab dia ni ada terlibat ataupun ada kaitan dengan sindiket kongsi gelap Jepun dulu. Ini ramai yang tahu ni, aka Yakuza. So disebabkan tu, bila Miyano ni nak melamar perempuan jadi kekasih dia, jadi ajak dia orang berkapal kan. So ramai yang macam takut nak tolak kan. So dia orang macam ya okey boleh, jomlah kita couple je, jomlah kita bermesraan, jomlah kita jadi kekasih je. Walaupun dia orang tak nak pun. Tapi lain pula ceritanya dengan Junko ni. Junko ni boleh pula tolak si Miyano ni kan, sedangkan ramai yang takut nak tolak dia ni. Tapi Junko ni dia berani nak tolak Miyano ni kan. Tapi dia bukanlah tolak secara kasar, dia tolak secara baik lah. Macam biasalah, Miyano ni kan seorang samseng ahli Yakuza pula tu. Dia rasa macam nama dia dah tercalar tau, sebab dah di reject oleh perempuan yang dia minat. So dia rasa ego dia tercabar ni. So dia cakap, aku akan pastikan kau menderita seumur hidup. Miyano tu cakap kat Junko tu lah. Nak dipendekkan cerita, detik hitam Junko ni terjadi pada 25 November 1988. Waktu tu Junko baru balik dari tempat kerja sambilan dia dengan menaiki basikal. Dan waktu tu bermulalah operasi penculikan Junko yang dilakukan oleh Miyano dan 3 orang lagi geng dia yang bernama Nobuharu Minato, Joe Ogura, Yasushi Watanabe. Lepas Junko diculik, pada mulanya dia dirogol berulang kali dekat sebuah gudang ni sebelum dipindahkan ke rumah Minato yang terletak dekat Ayase, daerah Adachi, Tokyo. Dan diorang siap ugut Junko ni lagi. Diorang kata, kalau kau cuba lari daripada rumah ni, kau tengoklah apa akan jadi dekat keluarga kau. Aku akan pastikan keluarga kau dibunuh oleh anggota Yakuza. So kalau kau nak benda tu jadi, silakan lari. Dan tak silap aku, sehari selepas kehilangan Junko ni, mak ayah Junko ni adalah buat laporan polis yang anak dia hilang. So polis pun startlah pencarian si Junko ni. Dan waktu tu Miyano ni, geng-geng dia ni gelabah lah kan. So dipaksa Junko ni, kau call mak ayah kau, cakap yang kau sendiri yang lari daripada rumah, kau selamat dengan kawan kau, so stop pencarian polis tu. So Junko pun pada masa tu dia terpaksa lah buat benda tu kan. Sebab kalau dia tak buat, dia fikir mak ayah dia akan mati. Better dia lah yang mati daripada mak ayah dia mati. Okey, kan aku cakap si Junko ni dipindahkan ke rumah Minato. Dan rumah Minato ni pula, mak ayah Minato ni memang selalu melawat Minato ni dekat rumah dia. So mak ayah dia ni perasanlah kehadiran si Junko ni kan. So Minato ni pun cakap yang si Junko ni adalah kekasih dia. Padahal family Minato ni tahu yang diorang pun ada terdengar ada kes perempuan hidang, ada kes pelajar hilang. So dia tahu Junko ni siapa. Tapi diorang tak berani nak buat report polis. Sebab apa? Sebab diorang takutkan geng-geng Yakuza ni. So basically family Minato ni fikir macam ni lah, daripada aku nak selamatkan orang, baik aku selamatkan diri aku sendiri. Termasuklah adik atau abang Minato ni pun dia tahu pasal Junko ni, tapi diorang tak berani nak report polis sebab
takut dengan geng-geng Yakuza ni. So korang bayangkanlah, sepanjang 44 hari Junko ni didera, dirogol, diseksa. Aku boleh kata setiap masa lah, daripada pagi sampai ke malam-malam buta tu dia seksa. Memang aku cakap Junko ni memang dilayan macam binatang lah kan. Korang bayangkan, dia dekat dalam rumah Minato tu sepanjang masa berbogel, dan dia bukan je dirogol oleh Minato and the gang ni yang 4 orang tu, tapi dia dah dirogol lebih daripada 100 orang ahli-ahli Yakuza ni, geng-geng Yakuza ni. Dan dikatakan dia dirogol lebih daripada 500 kali. Korang bayangkan, lebih 500 kali oleh lebih daripada 100 orang daripada geng-geng Yakuza ni. Bukan tu je, Junko ni diliwat, dibiarkan kelaparan. Ada masanya Junko ni dijadikan macam beg tinju tau, digantung, dihayun, ditumbuk-tumbuk punya. Dan dia pernah dipaksa minum kencing sendiri, makan lipas dan beronani. Tak cukup dengan tu, kemaluan Junko ni pula ditusuk dengan beberapa objek macam pisau, gunting, besi, botol, mentol, jarum, rokok dan sebagainya lah. Dan korang bayangkan, puting payudara sebelah kiri Junko ni dirobek menggunakan pelayar. Orang bayangkan macam mana Junko tu diseksa gila-gila kat sana. Dah lah dirogol, diseksa, dipukul, dimasukkan benda buka-buka dekat dalam kemaluan. Lepas tu dirobek pula puting belah kiri dia ni dengan pelayar. Korang bayangkan macam mana. Diorang ni memang aku cakap memang psycho gila lah, sebab diorang happy bila nampak Junko ni derita. Diorang boleh gelak gila-gila bila nampak Junko ni menjerit-jerit kesakitan. Sampai satu tahap Junko ni mengalami pendarahan yang sangat parah. Benda tu membuatkan pergerakan Junko ni terbatas dan membuatkan pencernaan Junko ni jadi tak betul. So makanan-makanan yang dimakan tu, dia punya sistem dalaman ni dah tak boleh cerna dah. Dia tak boleh nak terima makanan dah. Sebelum aku teruskan, aku nak korang bayangkan keadaan Junko ni macam mana. Dia didera, penuh dengan luka kan? Tak ada siapa-siapa nak rawat dia. Dia tak boleh buat rawatan. Benda yang luka tu makin luka, makin teruk. Korang bayangkan situasi Junko ni macam mana. Siksa gila weh. Sebab tu lah headline dia, tajuk yang diorang bagi dekat kes pembunuhan ni adalah 44 hari dalam neraka. Korang bayangkan Junko ni macam mana. Bila aku cerita balik kisah Junko ni, aku sesebak tau. Aku bukan letak diri aku kat tempat Junko tu. Aku letakkan diri aku tempat mak ayah dia. Macam mana perasaan mak ayah dia bila dia tahu anak dia kena dera, kena seksa sampai mati. Okey, kita sambung balik. Sehinggalah 4 Januari 1989, waktu ni Miyano ni ajak Junko ni main mahjong sama-sama dengan diorang. Dan pada waktu tu, waktu tengah main-main tu, kebetulan pula Junko ni pula yang menang main mahjong dengan diorang ni. Si Miyano ni apa lagi dibaran lah, dia tak puas hati. So dipukul, diseksa Miyano ni sampailah dia mati waktu tu. So lepas Junko ni mati, diorang ni panik lah kan. Aku nak buat apa dengan mayat ni, macam mana kan, nak sorok kan. Dan diorang dapat idea, diorang letak mayat Junko ni dekat dalam satu ton drum yang berisi simen konkrit kat dalam tu. So diorang buang ton drum yang berisikan simen yang dalam dia ada Junko tu dekat sebuah kawasan yang terletak dekat Tokyo. Okey, nak dipendekkan cerita, selepas 2 minggu si Miyano dengan Joe Ogura ni ditahan polis di atas kesalahan merogol seorang individu ni secara berkumpulan. Tapi individu tu bukanlah Junko ni kan. Tapi waktu dalam penyiasatan tu, waktu dalam soal siasat tu, pihak polis ni ada sebut satu kes pembunuhan ni kan. Dia sebut-sebut tapi tak ada kaitan pun dengan Junko tu. Tapi Miyano ni boleh salah faham. Dia ingatkan polis ni mention kes pembunuhan Junko ni. So dia salah faham. Dia termengaku waktu tu. Bila soal siasat tu, Miyano termengaku yang dibunuh Junko. So waktu tu terbongkarlah segala-galanya kes kehilangan Junko ni. Junko ni dibunuh oleh Miyano and the gang dan diseksa, dirogol semua benda lah. Memang waktu tu Miyano and the gang ni memang kau-kau kena soal dengan polis ni, bertubi-tubi. Sebab tu daripada A ke Z diorang dapat cerita and then diorang dokumentari kan benda ni. Tapi pengakhiran dia, nasib Junko ni macam tak terbela tau. Hukuman yang dijatuhkan ke atas 4 orang ni tak setimpal apa yang diorang buat. Disebabkan diorang ni bawah umur, so hukuman yang dijatuhkan ke atas diorang ni adalah hukuman juvenile lah kan, dipenjarakan je. So macam tak setimpal. Korang dah dera anak orang, korang dah seksa anak orang, korang dah bunuh anak orang, tapi hukuman kau hanya penjara. Aku boleh baca kat sini, Miyano ni hanya dipenjarakan selama 20 tahun, Joe Ogura selama 8 tahun, Minato 5 ke 9 tahun dan Yasushi Watanabe ni 5 ke 7 tahun.
Dan ada orang kata, ada ura-ura mengatakan lah, kabar angin mengatakan keputusan hukuman ni, kejatuhan hukuman betul ke aku menyembuhan ni? Dia punya hukuman ni ada kaitan juga dengan geng-geng Yakuza ni. Mungkin geng-geng Yakuza ni ugut kerajaan ke, ugut pihak polis ke, supaya ringankan dorang punya hukuman. Mungkin, aku pun tak tahu. Ini just kabar angin je lah, bukannya betul pun. Tapi aku rasa macam tak ada kena-mena pun. Memang dorang ni bawah umur kan. Mana-mana negara lah kan, kalau orang ni bawah umur, memang dia jadi kes juvana je lah. Dia tak boleh nak jatuhkan hukuman bunuh, hukuman mati dekat orang yang bawah umur. Itu yang aku tahu lah kan. Siapa yang power law kat sini boleh komen kat bawah. Tapi yang lagi effed up lagi kan, yang lagi aku tak boleh nak brain benda ni, Mak Miyano tu boleh tuduh Junko tu yang rosakkan hidup anak dia, disebabkan Junko tu anak dia meringkuk ke dalam penjara. Anak kau dah seksa budak tu, dah sampai bunuh budak tu, kau boleh kau boleh salahkan Junko tu yang buatkan anak kau huru hara. For the first place, kalau anak kau tak buat benda tu, dia tak masuk penjara lah. Geram pula aku dengan mak dia ni. Dan kes ni memang viral satu dunia dulu sebab diorang tak puas hati atas hukuman yang dikenakan dekat 4 orang ni kan. Sebab korang bayangkanlah, budak tu dah dera budak, dah seksa, dah buat macam-macam lah kat budak tu, sampai dirobek. Memang benda-benda orang-orang psycho buat, sampai bunuh orang tu. Tapi hukuman hanya penjara je. Waktu tu semua orang tak boleh terima hukuman tu tau. Dia macam, weh, kau dah buat something yang teruk, takkan hukuman kau just penjara je? Orang tu dah mati, and then kau boleh bebas daripada penjara, hidup sampai sekarang ni. Kau boleh hidup happy sampai sekarang. Orang tu dah mati weh. So itulah dia kes pembunuhan yang paling ngeri dalam sejarah Jepun, iaitu Junko Furuta, ataupun orang cakap 44 hari dalam neraka. Aku actually tak pelik pun dengan kes ni, sebab daripada video dulu-dulu lagi, daripada video dark web aku sendiri, aku cakap aku tak pelik orang psycho ni wujud. Sebab diorang ni kan, diorang ni ada guilty pleasure tau. Diorang suka tengok benda-benda pembunuhan, diorang suka tengok orang yang kena robek, kena bedah tu kan. Diorang suka. Diorang boleh hilang stres dengan tengok benda-benda tu je. Diorang suka tengok orang menderita, diorang suka tengok orang menjerit-jerit kesakitan. Diorang ada guilty pleasure tu. Aku tak pelik ada orang psycho macam ni. Daripada video dulu-dulu aku dah pesan korang, jangan percaya orang sekeliling korang ni 100%. Mungkin 1% daripada orang keliling korang ni adalah orang psycho, orang yang ada guilty pleasure ni. Aku just nak cakap korang elak lah. Kalau korang jumpa orang yang macam ni, elak-elakkanlah, dekati diorang ni, jauh-jauhilah orang yang macam ni. Memanglah kita ni kena berhusnuzon dengan orang, bersangka baik dengan orang, tapi berhati-hatilah. Be aware dengan benda ni, sebab benda ni nak jadi, tak mustahil benda ni boleh jadi tau. Pesan aku tu je lah. Kalau korang ni nak berkawan, nak dekati seseorang tu, hati-hatilah. Jangan jumpa kawan macam Miyano ni pula kan, tiba-tiba trap korang, bawa korang pergi mana-mana, korang kena seksa. Kat Malaysia ada kan, orang kena culik, kena seksa, lepas tu dia letak dalam bag. Aku rasa dah tak ada apa-apa aku nak cakap. Aku rasa that's it for today's video. As always, I love you guys. See you in the next video. Bye.